Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Semakin panas sahabat-sahabat semua. Inilah ya yang kita risaukan ya, seperti mana kenyataan pencerahan daripada Brother Iswardi. Ya, golongan Khawarij ini ya, geng-geng individu-individu yang semakin terdesak ini dengan tindakan-tindakan di luar jangkaan ini sahabat semua, menunjukkan sifat-sifat Khawarij seperti mana yang dinyatakan oleh Brother Iswardi. Jadi apa yang harus kita lakukan sahabat semua? Hari ini kita harus menolak ya Khawarij dan jangan benarkan ya mereka ini menawan negara kita. Kalau tidak hancur jadinya ya, dengan fahaman, dengan ajaran yang sesat seperti mana yang dikatakan oleh Abakau bahwa mereka ini adalah parti ajaran sesat. Yang kita boleh nampak hari ini ahli-ahli mereka, penyokong-penyokong mereka bertindak biadab, ada yang menghina sultan, raja-raja yang di Pertuan Agong, ya, berbagai lagi tindakan dan kelakuan yang mereka lakukan. Jadi hari ini sekali lagi saya ingin membawakan Anda untuk mendengar sedikit pencerahan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu Khawarij dan juga isu yang panas dan viral di dalam negara kita. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat. Polis telah menahan 3 lelaki tempatan termasuk seorang anggota tentera kerana didakwa melakukan provokasi dan ugutan terhadap pelanggan di sebuah restoran makanan segera McDonald di Sungai Isap, Kuantan. Di tempat yang sama, tak jauh daripada situ, KK Mat yang kena baling bom tu. Menurut laporan Channel Press yang memetik sumber, tangkapan tersebut dibuat pada Sabtu sekitar 3.30 membagikan seorang jurujual kereta berusia 33 tahun yang mempunyai rekod jenayah membabitkan dadah. Manakala seorang lagi, kerani bank 33 tahun dan seorang anggota tentera berusia 27 tahun yang berkhidmat di Kelantan. Berkhidmat di Kelantan, tuan-tuan. Menurut laporan tersebut, pihak turis turut merampas sebuah kereta Honda, sebuah truk dan alat kawalan jauh. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner di Petik Kosmo berkata pihaknya giat mengesan suspek setelah laporan polis dibuat oleh seorang lelaki berusia 40 tahun. Katanya, berdasarkan laporan, kira-kira 10 malam itu, beberapa lelaki yang telah berkempen memboikot restoran McDonald telah memanggil pengadu dan mengeluarkan kata-kata kesat serta melakukan provokasi terhadap pengadu. Pengadu terima kasih Abdul Razak, cuba menghindari mereka dengan masuk kembali ke dalam McDonald, namun setelah keluar pulang ke rumah, kumpulan lelaki itu sekali lagi melakukan provokasi terhadap pengadu. Ketika pengadu hampiri kumpulan lelaki berkenaan, salah seorang daripadanya capai topik keledar lalu diberi kepada kawannya dan lelaki itu ugut akan pukul pengadu, namun situasi dileraikan isteri pengadu. Menurut Wan Zohari, pengadu kemudiannya datang ke balai polis membuat laporan dan akan disesat di bawah Seksyen 506 Kanun Kesesatan. Jelasnya, berdasarkan siasatan awal modus operandi, suspek akan memukul pengadu dengan topi keledar disebabkan pengadu masuk untuk makan di premis McDonald. Channel Press melaporkan isteri pengadu telah campur tangan dan memujuk untuk laporkan kejadian itu kepada polis dan dia didakwa di bawah Seksyen 506 ugutan bunuh dan boleh dipenjara sehingga 7 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Isi tuan-tuan. Isi. Nah, Kuantan sekarang ni siapa? Ahli parlimen kan? Kenapa tiba-tiba dalam negara kita ni tiba-tiba Tetapi Samsuri jadi satu budaya Khawarij ni. Saya panggil ni Khawarij lah, senang cerita tuan-tuan. Perasan tak Mamat yang salah seorang yang jadi terpaling Islam tu ada rekod jenayah dadah. Saya tak tahu lah, mungkin dia tengah high ke apa masa tu, kita tak tahu lah kan. Orang-orang macam ni yang akhirnya akan ambil tindakan. Ya, dia ada orang yang kami tak ambil tindakan, kami okey, kami rasional. Ya, tapi kamu tak nampak bahawa akan ada mereka-mereka yang ekstrim, yang bodoh, yang bila dia jadi bodoh dan taksub, dua ni, dia bodoh dan taksub, dia akan jadi bahaya kepada agama Islam. Islam tak ajar. #Islam tak ajar benda ni. Kamu, kan saya kata tadi, kamu nak boykot, silakan. Tapi Islam tak ajar kamu pergi bakar kedai tu. Islam tak ajar kamu ugut orang yang pergi nak beli kat situ. Islam tak ajar benda tu. Dan Islam tak pernah ajar dalam hal boykot nak kena buat macam tu. Sekarang ni dah tak semena-mena nak kena penjara 7 tahun. Ugutan bunuh. Kamu agak? Sekarang ni siapa nak tanggung? Oh, tak apa aku banyak buat dosa. Inilah jihad aku. Jihad kepala bana kau. Islam tak pernah ajar dan tidak akan jadi perkara Islam kalau benda itu bertentangan dengan Islam. Walaupun nampak macam Islam. Walaupun nampak macam Islam.
Benda itu nampak macam Islamik, tuan-tuan. Tapi kalau kita gunakan cara yang salah, maka itu bukan cara Islam. Sebab Islam tidak menggunakan konsep Machiavelli, konsep matlamat menghalalkan cara. Allah royak apa Arab dia? Saya tengok. Matlamat menghalalkan cara, Islam tak ajar. Walaupun matlamat dia baik, tak ada tujuan aku adalah untuk jihad Islam. Jadi aku halang McDonald tu, aku pergi pukul pekerja-pekerja dia, aku pergi bakar bangunan dia, aku pergi halang semua orang yang pergi McDonald, Starbucks, KK Mart dan sewaktu dengannya. Itu adalah niat yang baik. Niat tidak menghalalkan cara. Niat tu baik, betul, niat tu baik. Tapi cara itu tidak dihalalkan dengan niat. Maka Islam tak terima itu sebagai ibadah. Islam tak terima itu sebagai perjuangan. Islam tidak menerima itu sebagai perjuangan. Sebab itu dalam Islam dia tidak ada istilah matlamat. Menghalalkan cara. Asal matlamat dia baik, niat dia baik, cara apa tak penting, tak ada. Hashtag Islam tak ajar, tuan-tuan. Hashtag Islam tak ajar. Lepas itu, kan, bila dah ada orang baling botol, baling batu, baling apa, dan sewaktu dengannya, kita tak bersetuju dengan tindakan tersebut. Dah tu, kan, apa yang tak setujunya? Engkau sendiri yang nak benda tu berlaku. Kan, engkau sendiri yang nak benda tu berlaku. Apa yang tak setujunya? Kan, terimalah hakikat. Apa saja tindakan kita akan ada reaksi dia. Akan ada orang kata setuju, tak setuju. Terima hakikat tersebut. Kan, kalau tak nak, dan tak payah ambil tindakan apa-apa. Buat bodoh je lah. Okay, habis kat situ. Okay, ni kes Najib lah. Hari ni ada satu kes Najib tentang SRC. Saya tak pernah ditahan, hanya dihalang keluar negara. Bekas pengarah SRC International, Syarul Azral berkata dia tidak pernah ditahan pihak berkuasa. Sebaliknya hanya dihalang daripada keluar negara pada 2018. Syarul berkata demikian ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi dalam perbicaraan saman sivil bernilai 1.1 bilion USD atau 50 bilion ringgit terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. So ini adalah kes lain. Najib juga bekas Menteri Keuangan kini sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun dan denda 50 juta berhubung kes rasuah melibatkan 42 juta dana daripada SRC, bekas anak syarikat ONNB kemudian menjadi milik penuh MOF. Saman SRC terhadap Najib adalah berkaitan 4 bilion pinjaman yang diterima daripada kumpulan wang persaraan antara 2011 dan 2012. KWAP adalah badan berkanun di bawah Kementerian Keuangan. Syarul memberi keterangan ketika pemeriksaan Palas Harvijit Singh. Dia memberi keterangan atas kapasitinya sebagai responden ketiga dalam saman sivil. Pasport kamu dirampas dan kamu? Syarul berkata, pasport saya tidak dirampas, tetapi saya dilarang melancong keluar negara. Saya tidak ditangkap. Pada 2019, semasa pembicaraan rasuah terhadap Najib berkaitan dana 2.27 bilion USD, Syarul berkata saksi pendakwaan dilarang keluar negara untuk mengelakkan mereka melarikan diri. Dia memberi keterangan atas kapasiti sebagai bekas CEO 1MDB. Pembicaraan saman sivil SRC terhadap Najib akan bersambung di hadapan mahkamah hadapan Hakim Fairuz Zainul Abidin Rabu ini. Semasa pembicaraan mahkamah sivil, Syarul berkata Najib mempunyai kuasa mutlak ke atas SRC dan saksi itu menggambarkan bekas Perdana Menteri itu sebagai the Grand Chess Master. Di bawah pengurusan SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021 dengan mendakwa Najib sebagai bekas penasihat emeritus plaintiff telah melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa secara peribadi mendapat manfaat daripada dana syarikat serta menyeleweng berbilion ringgit dana. Syarikat milik MOF itu memohon pengisytiharan mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab ke atas kerugian akibat pecah amanah dan bekas Menteri Keuangan itu membayar 42 juta. Bayar balik. Plaintiff juga memohon supaya Najib mengambil kira rugi 1.18 bilion USD serta membayar balik sejumlah 120 juta USD dananya yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun bekas Perdana Menteri itu. Okey. Bagi yang tahu, yang ni adalah kes sivil. Kes sivil berkaitan dengan antara Najib dengan SRC. Now,
Kes apa yang Najib bersalah sehingga dipenjarakan selama 12 tahun melibatkan 45 juta ringgit, iaitu adalah kes SRC. Itu adalah kes jenayah. Yang itu Najib telah didapati bersalah. Sebenarnya hukuman dia lebih 70 tahun kot, tetapi dia di-concurrent kan, semua diserentakkan, maka dia jadi 12 tahun. Mendapat pengampunan diraja turun kepada 6 tahun. Nah, itu adalah kes jenayah SRC. Yang ini adalah berkaitan dengan kes saman sivil SRC kepada Najib. So, Najib ada kena jenayah, dah didapati bersalah, dan sekarang ini saman sivil Najib kerana dikatakan Najib telah negligent, secara cuainya bukan menggunakan tetapi memanage, mengendalikan wang bernilai 4 bilion KWAP, kumpulan wang persaraan yang digunakan oleh Najib untuk SRC, dan juga dikatakan kegunaan peribadi dia sendiri sebanyak 120 juta USD dimasukkan ke dalam akaun peribadi beliau. Jadi kes ini sedang berlangsung dan mereka menuntut 120 juta USD itu kembali, dan juga mengatakan bahawa Najib telah cuai lah dalam fiduciary duty dia sebagai sebagai director, ataupun bukan director tapi sebagai pengurusi kepada SRC. Okay, habis. Alright. So Lokman setuju mohon maaf pada KJ kes saman fitnah. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Adam bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf secara terbuka kepada bekas Menteri Kesihatan Khairi. Permohonan maaf secara terbuka Lokman akan disiarkan di laman Facebook dan YouTube-nya adalah sebahagian daripada syarat penyelesaian saman fitnah Khairi terhadapnya berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan usaha vaksin COVID-19 kerajaan di Malaysia. Pada 2021, Mahkamah Tinggi pagi ini merekodkan penyelesaian antara pihak terlibat, dengan Lokman juga bersetuju untuk membayar jumlah pampasan yang tidak didedahkan. Semasa memfailkan tindakan sivil pada Januari 2022, Khairi mendakwa dia telah difitnah melalui siaran sosial media, termasuk dakwaan bahawa plaintiff dikatakan bertindak melulu dan ia tidak bertanggungjawab dalam perolehan vaksin untuk program vaksin di Malaysia. Pengacara podcast Keluar Sekejap itu mendakwa dia telah difitnah dengan dakwaan yang dikaitkan dengan status vaksin COVID-19-nya. Shopee Mania tengah bulan setiap Tindakan sivil itu pada mulanya ditetapkan untuk pembicaraan penuh minggu ini. Bagaimanapun, hari pembicaraan telah dikosongkan berikutan penyelesaian hari ini. Semasa proceeding, mahkamah terbuka di hadapan hakim, Peguam Khairi memaklumkan bahawa plaintiff dan defendant telah menandatangani penghakiman persetujuan. Defendant bersetuju untuk memadam 7 kiriman yang terdiri daripada gambar, video dan kenyataan yang disiarkan dalam Facebook dan YouTube. Defendant juga telah bersetuju untuk tidak menerbitkan semula. Defendant telah bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf atas syarat yang disetujui dan diterbitkan di laman Facebook dan YouTube dalam bahasa Malaysia dan juga Inggeris. Defendant telah bersetuju untuk membayar jumlah yang tidak didedahkan sebagai pampasan. Lee kemudian merekodkan penghakiman dan tidak membuat sebarang perintah kepada kos. Lokman tidak hadir ke mahkamah. So it's an ex parte menjadi. Baik, ini adalah saman sivil KJ terhadap Lokman Adam, dan dalam saman ini kerana melibatkan dakwaan terdapat salah laku sebagainya, melibatkan vaksin COVID-19 yang berlaku pada, ialah kita tahu tahun 2020-2021 berlaku pembelian vaksin dalam satu jumlah yang besar. Now dan sebelum dia masuk ke dalam perbicaraan penuh, this is normally what happen dalam civil lah. So apa yang berlaku adalah mereka bersetuju untuk settle, settle maksud erti kata mereka bersetuju untuk settle di luar mahkamah, erti kata permohonan maaf. So Lokman Adam mengaku bahawa apa yang diutarakan itu adalah fitnah, itu adalah satu fitnah. Yang kedua adalah Lokman Adam kena membayar sejumlah dana kepada Khairi. Berapa jumlah tersebut tidak didedahkan. Now, saya tak interested nak cerita benda ni sangat. Kenapa saya tiba-tiba nak buat cerita Lokman dengan Khairi ni? Bukan tu. Saya nak bagi contoh. Inilah dia contoh saman sivil. Okey, contoh saman sivil. Khairi pergi saman Lokman Adam kerana Lokman Adam dikatakan mengeluarkan kata-kata fitnah. Okey. Lokman Adam mengaku bahawa dia telah memfitnah,
maka dia pun membayar sejumlah wang kepada Khairi yang kita tak tahu sebelum masuk ke dalam mahkamah. Erti kata, sebelum masuk perbicaraan, benda ini disettle di luar mahkamah. Ini kebiasaan. Dalam civil, settle luarkan mahkamah ini biasa. Yang tak biasanya tuan-tuan adalah bila Hadi Awang. Saya saja nak buat cerita ni, buat cerita Hadi Awang, bukan cerita pasal Khairi dengan Lokman Adam sangat. Hadi Awang, okey, cerita Hadi Awang pun sama. Tapi ke ujung dia berbeza. Sama je begini. Hadi pergi saman Claire Brown apabila Claire Brown mengatakan bahawa ada pemimpin PAS, ada di kalangan PAS menerima dana lebih 90 juta, bukan 90 juta, lebih 90 juta daripada UMNO. Jadi disebabkan oleh itu, maka Haji Hadi Awang pergi menyaman Claire Brown di mahkamah di London. Dengar ceritanya, bayar lawyer saja. Bayar lawyer, cost lawyer dia saja 12 juta. Ni dengar cerita betul tak betul, Haji Hadi kena menjawab kepada dia punya anak-anak buah lah. Tapi cost kepada lawyer Hadi itu saja 12 juta tuan-tuan. So apa hasil dia? Ingat Hadi saman Claire Brown. Macam juga Khairi saman Lokman Adam. So Lokman Adam kata, ya fitnah, saya bertanggungjawab, saya minta maaf, dia bayar. Tapi dalam kes Hadi saman Claire Brown, mereka settle juga di luar mahkamah. Dia settle juga. Macam juga Lokman dengan Khairi ni settle juga di luar mahkamah. Tapi yang bestnya, bukannya Claire Brown bayar kepada Hadi. Hadi Awang yang bayar Claire Brown, tuan-tuan. Saya ulang, Hadi saman Claire Brown. Tapi Hadi yang pergi bayar Claire Brown 1.4 juta. Pelik tak? Sebenarnya asal dia macam ni. Asal dia, Claire Brown cerita kat saya, ada live saya dengan Claire Brown ada lagi. Pergi kat YouTube saya, dalam live saya tahun 21 kot. Saya ada buat live, saya ada interview Claire Brown secara live dalam ni lah, dalam guna Zoom lah masa tu. Dia kata macam ni. Pada awalnya kami setuju untuk settle. Erti kata Claire Brown setuju untuk settle, Hadi Awang setuju untuk settle, tak nak masuk mahkamah. Mahkamah tinggi lagi kos. So bila dia nak setuju untuk settle, so dia ada macam tadi juga, macam cerita Khairi tadi, dia ada settlement agreement yang diorang tak dedahkan. Claire Brown tak dedahkan. Claire Brown tak dedahkan settlement agreement itu. Bila Hadi balik, dia cerita dekat dalam ceramah-ceramah dia kata, kita telah menang, Claire Brown telah kalah, kita telah menang saman, Allahu Akbar, Claire Brown telah kalah saman, Claire Brown memfitnah. Itu cerita Hadi Awang. Jadi Claire Brown ni walaupun dia tak pandai cakap Melayu, tapi bukan dia tak ada kawan-kawan Melayu yang boleh translate apa yang Hadi cakap. Bila Hadi dah cakap macam tu, dia bengang. Dia bengang, dia kata, mana bila masa pula aku kalah? Dia tunjukkan cek. Nah, Hadi yang bayar aku. Kenapa pula aku yang dikatakan kalah? Hadi yang tak nak teruskan saman itu, Hadi yang tak nak teruskan masuk ke dalam mahkamah, Hadi yang nak bayar aku 1.4 juta. Jadi macam mana pula dia kata aku yang kalah? Bukan setakat kata, tuan-tuan, bukti itu dah ada. So kalau Claire Brown tu menipu, apa kata Hadi Awang pergi saman? Saya tahu kenapa kes itu Hadi nak settle, kerana dia tak ada locus standi. Hadi tak boleh saman kerana dia tak ada locus standi. Tetapi kalau Claire fitnah dalam bab yang ni, dia ada locus standi. Kalau betul Claire tak terima duit 1.4 juta tu, yang ni Hadi boleh saman. Kenapa sampai sekarang Hadi Awang tak pergi saman? Jadi bermakna apa yang Claire kata itu adalah betul. Bahawa sebenarnya Claire telah menang saman terhadap Hadi Awang, Hadi Awang yang kalah dan bayar 1.4 juta. Soalan kita yang besar, tuan-tuan, siapa yang bayar lawyer 12 juta tu? Siapa yang bayar Claire Brown 1.4 juta tu? Siapa bayar dia orang? Duit daripada mana? Dan didedahkan duit itu datang daripada seseorang yang juga fanatik kepada PAS lah. Dia bayar 1 juta lebih kepada Claire Brown melalui bank dia. Oh, kaya lah Claire Brown sekarang ini. Tak, tuan-tuan. Sebab kos peguam. Saya tanya Claire, so now where's the money? I paid that money is basically to pay my lawyer. Duit Claire Brown 1.4 juta untuk bayar lawyer. Juta ringgit tu tak, tuan-tuan kena ingat, dia dalam pound sterling. Pound sterling bagi 5. Lebih kurang dalam 300,000 pound sterling je kos lawyer dia. Tapi dah bayar habis. Dia kata tak ada apa, ada 1 sen pun dia simpan. Dia bayar lawyer dia habis. Itu settlement agreement untuk bayar lawyer dia je. Faham tak? Ni saja saya nak buat cerita ni supaya kau nampak dan faham. Dan benda ni dijadikan video pendek. Nanti kalau ada orang buat cerita ni balik, boleh keluar balik. Okay?
Alright. Okay. Habis cerita tu. Baru-baru ni tuan-tuan baru-baru ni cerita dia macam ni. Adalah satu posting ni sebelum raya hari tu kan. Posting ni mengatakan bahawa negara kita susah sekarang ini. Raya tahun ni paling tak meriah sebab tak ada duit nak balik rumah, nak kena gadai, kereta nak kena lelong, kerja tak ada, susah lah. Rakyat akan tak ramai yang balik kerana keadaan tak sesak. Kan, sampai kawan saya dia kata saya kena scam, aku kena scam is. Aku balik Terengganu, aku balik pukul 12 tengah hari dia gerak. Pukul 10 pagi ke dia gerak. Pukul 12 tengah malam baru dia sampai Tol Gombak. Aku telah kena scam. Binawi punya walaon dia kata. Dia kata raya tahun ni ramai tak balik, raya tahun ni ramai tak balik. Jadi aku balik lah. Sekali aku kena scam dengan walaon. Binawi punya walaon dia kata. Dia kata rakyat susah apa semua. Sesak raya paling teruk dalam sejarah. Kan, terperangkap dalam kesesakan jalan raya merupakan satu yang sinonim setiap kali menjelang musim perayaan Aidilfitri. Lazimnya semua lebuh raya utama dilaporkan sesak, melibatkan lebuh raya Karak, lebuh raya Utara Selatan, Persaudaraan Pantai, LPT. Guna apa pun memang sesak. Kenderaan pasti melekat. Lebih mengejutkan, ada di antara mereka terpaksa menempuh perjalanan lebih 24 jam dan menghabiskan masa di atas jalan raya, tuan-tuan. Kan? Walau memang teruk keadaan ni. Macam tu, tuan-tuan. Berapa jam, tuan-tuan, apa orang kata? Berapa jam, tuan-tuan, jam? Boleh cerita kat saya tak berapa jam tuan-tuan jam dekat jalan raya? Kalau siapa yang jam tak payahlah cerita. Berapa jam tuan-tuan jam kat jalan raya? Berapa jam? Ke tak balik raya ni? Al-ghayah la tubasiru wasilah. Terima kasih Raudhah Syekh Saleh. Tadi tu ayat tu yang saya nak cakap tadi tu. Al-ghayah la tubasiru wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara betul. Kan? Tak, tuan-tuan, kat mana cerita tak balik lah, susah lah. Yang malam bakar mercun tu aku rasa pukul 2 malam kepang. Jam, tuan-tuan. Kan? Jam, tuan-tuan. 12 jam. Hanafi Kul kata 12 jam. 12 jam Hanafi. Saya dari Macang ke Johor 27 jam. Zamri. Dari Macang ke Johor 27 jam. Slow nampak internet is. Saya bukan slow, saya punya laptop panas. Tiba-tiba dia panas. I know why. Saya punya power sangat dia punya ni. Kan? Mangkak bang. 12 jam. Guru ke Kepala Batas Pulau Pinang 3 jam raya keempat. Guru ke juru? Juru ke Kepala Batas Pulau Pinang. 3 jam raya keempat. Juru ke Kepala Batas tu dekat je kan? Setahu saya lah. Badariah kata 15 jam. Yang bakal mercun tu PHBN bang. Betul lah Hazar. PHBN kaya-kaya kan? Walau on semua air tak ada. Aku balik raya KL ke Penang 12 jam. Visa kata. Lama. Macam mana susahnya orang kampung B40 pakai baju Melayu, jenama terkenal Bulan Bintang, Leras, 2 pasang pula tu. Ya ke Ejen Ball? Kenapa orang sungguh sangat Bulan Bintang Sebab saya dah berapa tahun tak tukar baju raya, tuan-tuan. Baju raya yang sama je lah saya. Kan? Saya balik, Husin kata saya balik 10 malam dari Chini, lagi 80 km nak sampai 7 jam. Situ saja nak sampai Selayang. Dari Chini nak sampai Selayang 7 jam. Padahal 80 km. Kalau kita pergi at 80 km per hour pun sejam je. Biasa kita 100 lebih kan. So maksudnya macam mana negara kita ni? Teruk ke okey? Ramai je balik raya kan.
Tak lah bang. Saya pun susah nak kata apalah. Baik, habis kat situ. Alright. Seperti mana yang kita ketahui, sekarang ini terdapat serangan yang dilakukan oleh Iran dan juga Hezbollah terhadap Israel. Alright guys, so itu dia pencerahan terkini ya daripada Brother Iswandi berkaitan dengan isu-isu panas yang berlaku ya di dalam negara kita. Terutamanya ya geng-geng ahli-ahli parti tersebut, setengah parti, penyokong setengah parti yang bertindak ya biadab, ya ada yang menghina, ada yang mengugut dan sebagainya. Ini yang dikatakan ya, ini yang dikatakan oleh Brother Iswandi sebagai fahaman ataupun tindakan khawarij, sahabat-sahabat semua. Jadi memang satu yang amat mengejutkan dan amat memalukan, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen atau pandangan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tubuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.